Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Tajuddin bin Othman, penyelaras kursus PGT 433 Pengurusan dan Pentadbiran Kurikulum Sekolah. Pada hari ini saya, Muhammad Hanif bin Muhammad Noor, akan memberikan ulasan tentang sebuah pernyataan iaitu berdasarkan dasar kurikulum kebangsaan, hurai dan jelaskan tentang kekuatan dan kelemahan dasar ini serta pelaksanaannya di sekolah. Baiklah, harus kita ketahui dahulu mengenai apakah yang ditakrifkan oleh dasar kurikulum kebangsaan mengenai kegiatan kurikulum. Kegiatan kurikulum bererti apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah. Hal ini termasuklah sukan dan permainan, persatuan dan kelab, pasukan pakaian seragam dan juga lain-lain kegiatan. Jadi, kepentingan pelaksanaan kegiatan kurikulum dapat dilihat menerusi penetapan dasar utamanya, iaitu kewajipan untuk melaksanakannya bagi pihak sekolah menerusi dasar utama nombor 1 dan juga pihak murid dasar utama nombor 2. Jadi, berbalik kepada persoalan, apakah kekuatan dan juga kelemahan pelaksanaan dasar kurikulum kebangsaan di sekolah-sekolah di Malaysia? Baiklah, saya akan memberikan penjelasan mengenai kekuatan pelaksanaan dasar kurikulum kebangsaan. Yang pertama, memperkasa kurikulum kebangsaan. Hal ini kerana pengisian aktiviti kurikulum adalah lebih terarah kepada pembinaan kemahiran-kemahiran seperti komunikasi, ketahanan fizikal, kepimpinan, disiplin dan sebagainya yang merupakan satu lanjutan daripada proses PDP di bilik darjah. Murid didedahkan dengan sebuah aktiviti yang berlainan sekali daripada proses PDP bilik darjah. Misalnya persatuan, unit beruniform dan permainan. Maka kegiatan akademik yang dilengkapkan dengan elemen luar bilik darjah ini akan mengukuhkan lagi pembentukan murid, terutama dari segi kemahiran yang hanya boleh dipelajari menerusi pengalaman dan penglibatan aktiviti luar. Maka secara ringkasnya, kegiatan kurikulum adalah sebuah komponen penting dalam mengukuhkan lagi input kurikulum kebangsaan. Hal ini kerana kita perlu memahami bahawa matlamat sistem pendidikan negara kita adalah untuk melahirkan murid yang mencapai kecemerlangan secara holistik, bukan sahaja dalam akademik tetapi juga dari segi jasmani, emosi dan rohani. Dan kekuatan dasar kurikulum kebangsaan yang kedua pula adalah sebagai satu ejen pengintegrasian antar kaum. Hal ini kerana wujudnya penyertaan secara terbuka kepada semua murid sebagaimana yang ditetapkan dalam dasar utama nombor 5. Menerusi kurikulum, murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti secara bersama merantasi pelbagai kaum, sama ada Melayu, Cina, India dan sebagainya. Maka dilihat bahawa kurikulum ini merupakan platform yang paling berkesan untuk mewujudkan perpaduan memandangkan pergaulan murid tidak lagi terbatas dalam lingkungan kaum sendiri. Hal ini kerana murid akan lebih memahami dan mengenali rakan yang berlainan kaum kerana aktiviti kurikulum ini kebiasaannya melibatkan secara beramai-ramai. Contohnya lah, dalam unit beruniform, mereka akan berlatih dan bekerjasama bagi memastikan aktiviti seperti berkawat akan dapat dilaksanakan dengan semula. Jadi, gabungan elemen-elemen seperti komunikasi dan juga saling memahami ini akan menyepadukan mereka, sekaligus mereka dapat mengetepikan perbezaan dan sebaliknya meraihkan persamaan sebagai warga Malaysia yang bersatu padu. Jadi, pemupukan rasa perpaduan sejak dari sekolah ini akan mewujudkan generasi muda yang lebih memahami erti perpaduan dan seterusnya memacu pembangunan negara ke arah yang lebih maju. Dan untuk kekuatan yang ketiga, ingin saya ketengahkan adalah mencukil bakat dan potensi pelajar. Jadi menerusi dasar ini, murid yang berpotensi akan diberi peluang untuk mengembangkan lagi bakat mereka ke peringkat yang lebih tinggi, bahkan sehingga ke peringkat antarabangsa sekiranya berkemampuan menerusi dasar sokongan nombor 5 dan nombor 7. Hal ini demikian kerana kita perlu memahami bahawa terdapat sesetengah murid ni mempunyai kelebihan dalam aktiviti kurikulum, misalnya sukan bola sepak, dan bakat tersebut perlu diketengahkan dan digilap lagi menerusi bimbingan guru-guru, menerusi platform kurikulum. Jadi, secara jelasnya kita boleh melihat bahawa dasar ini
akan menyediakan platform dan ruang terbaik bagi murid-murid untuk memperagakan kelebihan mereka dalam aktiviti luar bilik darjah. Hal ini kerana terdapatnya pertandingan-pertandingan yang diadakan menerusi peringkat sekolah, daerah, negeri dan juga antarabangsa. Perkara ini bukan sahaja bermanfaat kepada karier mereka, tetapi juga kepada sekolah, masyarakat dan juga negara. Baiklah, kita beralih pula kepada kelemahan pelaksanaan dasar core kurikulum kebangsaan. Yang pertama yang ingin saya tekankan adalah ketidakcekapan pengurusan core kurikulum. Hal ini bermaksud masih terdapat kebanyakan guru yang tidak berkemahiran dalam pengurusan core kurikulum, sedangkan mereka adalah penggerak utama aktiviti ini. Situasi kini memperlihatkan kebanyakan guru tidak menguasai sepenuhnya kemahiran yang akan diajar kepada murid, dan ramai guru hanya melaksanakan tugas sekadar memenuhi kehendak pihak pentadbir sekolah, tetapi hakikatnya mereka tiada pengetahuan dan tidak menghayati objektif pelaksanaan aktiviti core kurikulum yang sebenar. Jadi, impaknya, aktiviti yang dilaksanakan kurang memberi peluang kepada murid untuk mendapat pengetahuan, pengalaman dan juga kemahiran yang dialami sendiri secara hands-on selaras dengan prinsip pembelajaran secara kontekstual. Malah terdapat juga guru yang kurang berminat, malah sesetengahnya menganggap gerak kerja core kurikulum adalah sebagai satu perkara yang membuang masa. Jadi perkara ini secara jelas akan memberi kesan negatif kepada pengurusan core kurikulum sekaligus memberi kesan yang tidak memberangsangkan kepada kecemerlangan pelajar dalam keterlibatan aktiviti core kurikulum. Dan kelemahan yang kedua adalah wujudnya satu polarisasi dalam kegiatan core kurikulum. Maksudnya secara ringkasnya, seolah-olah wujudnya hak eksklusif bagi satu-satu kaum bagi kegiatan tertentu. Misalnya dalam sukan bola keranjang yang kita biasa lihat, majoritinya adalah murid berbangsa Cina, manakala sukan bola sepak ataupun sukan seperti rugby pula murid berbangsa Melayu. Begitu juga dengan pasukan berseragam seperti BSM dan St. John Ambulance yang didominasi oleh murid berbangsa Cina, manakala kadet bomba dikuasai murid berbangsa Melayu, khususnya di kawasan bandar. Jadi situasi ini memperlihatkan ketidakberkesanan pelaksanaan untuk mewujudkan integrasi kaum secara menyeluruh, sedangkan pelaksanaan dasar core kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk mewujudkan perpaduan. Jadi, meskipun polarisasi ini bukanlah satu kes yang ketara dan tidak berlaku di semua sekolah, namun kewujudan terpencilnya membuktikan masih ada perkara yang perlu dipersoal dan dijawab bagi menyelesaikan isu ini. Malah sekiranya diteliti, sepatutnya perkara sebegini tidak berlakulah memandangkan sudah wujud pengalihan murid, iaitu setiap murid kalau masuk sekolah akan ditetapkan persatuan, unit uniform dan permainannya secara adil. Maksudnya setiap unit uniform tu akan mempunyai keseimbangan kaum. Namun perkara sebegini tetap berlaku dan keadaan ini menunjukkan masih ada sebahagian kecil daripada pelaksanaannya yang masih tidak menepati sasaran pengintegrasian. Dan untuk kelemahan yang terakhir adalah penglibatan murid yang masih kurang memberangsangkan dalam aktiviti core kurikulum walaupun diwajibkan. Maka dari sudut pengurusan, keadaan ini menunjukkan dasarnya tidak berjaya mencapai kejayaan secara menyeluruh yang berkemungkinan disebabkan cara pelaksanaannya yang tidak berkesan. Selain itu, saya juga melihat bahawa kewajipan markah core kurikulum sebagai merit untuk memasuki institusi pengajian tinggi juga dilihat tidak diaplikasikan dengan betul dan tepat. Maksudnya, terdapat sesetengah guru yang merekodkan penglibatan aktiviti pelajar mereka sebagai aktif, sedangkan pada hakikatnya penglibatan pelajar tersebut tidaklah memberangsangkan seperti yang direkodkan. Namun, untuk membolehkan pelajar tersebut pergi ke institusi pengajian tinggi, guru merekodkan yang sebaliknya. Jadi, kewajipan ini juga menyebabkan terdapat sesetengah pelajar juga menyertai sekadar memenuhi syarat dan tidak memahami erti pelaksanaan core kurikulum yang sebenar. Maka kesimpulannya, dasar core kurikulum kebangsaan perlu dipastikan diterapkan dengan baik oleh pihak sekolah memandangkan impak positif yang dibawanya ke dalam sistem pendidikan negara. Sebarang kelemahan yang muncul hanyalah disebabkan oleh ketidakberkesanan pelaksanaannya sahaja yang memerlukan pengendalian yang lebih cekap, telus dan teliti untuk menghindarkan elemen kelemahan tersebut. Hal ini termasuklah pemahaman murid dan guru itu sendiri mengenai erti pelaksanaan core kurikulum yang sebenar. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.